Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat bersolat maghrib berjemaah insya-Allah. Jadi seterusnya insya-Allah kita akan sambung pengajian kita. Kali ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Salihuddin yang agak lama juga tak datang. InsyaAllah. Jadi kita minta Ustaz teruskan ya apa yang alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma. Ya Allah, ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami segala perkara yang memberi manfaat kepada diri kami, dan manfaatkanlah segala ilmu yang telah Kau ajarkan kepada kami. Hai Tuhan kami, tambahkanlah ilmu kepada kami. Allahumma amin. Amma ba'd. Hormati Fadhilul Imam Tuan Pengerusi dan Sahabat Kuasa Surau Desa Mewah, para ustaz, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, para jemaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita doakan semoga semuanya dalam keadaan sihat tubuh badan, dikurniakan kekuatan iman, serta ditaufikkan untuk sentiasa buat amal kebaikan dan ketaatan, khususnya pada hari-hari yang disebut dengan hari-hari mulia 1 sehingga 10 Zulhijjah ini, yang merupakan hari besar sepatutnya yang kita kena ingat dan kita kena sedar. Selain daripada hari-hari mulia dalam bulan Ramadan, yang selalu juga setiap tahun kita tahu masuk Ramadan kita terasa akan kemuliaannya. Jadi kita juga suka nak buat satu kempen, satu kesedaran, awareness kepada masyarakat kita bahawa ada juga hari-hari yang dianggap besar dalam sisi agama kita, iaitulah disebut sebagai al-ashru al-awail, al-ashrul awal, 10 hari awal pada hari di awal Zulhijjah. Jadi bermula pada 1 Zulhijjah semalam tuan-tuan, hari Jumaat. Kita pun dah diisytiharkan 1 Zulhijjah, hari ini adalah 2 Zulhijjah, sehinggalah 10 Zulhijjah nanti tuan-tuan, sepanjang hari tersebut dianggap sebagai hari besar dalam agama Allah yang mulia ini. Jadi sebelum saya mulakan kuliah, suka saya bacakan sikit hadis untuk kita menghayati tentang kemuliaan hari tersebut. Mungkin kalau juga ustaz lain dah baca, saya mohon maaf sekadar mengulangi balik.
Jadi tuan-tuan, pertamanya ulama berkata berdasarkan ayat Quran sebenarnya dalam surah Al-Fajr, ya. Kenapa orang kata 1 hingga 10 Zulhijjah ni mulia? Kerana melihat kepada tafsiran ayat Allah Subhanahu Wa Taala, auzubillahi minasyaitanirrajim, wal fajri ataupun wal fajr walayalin ashr. Firman Allah Taala, Allah bersumpah demi fajar, ya, dan malam yang 10. Jadi para ulama seperti Al-Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya, tafsir Al-Quran Al-Azim, menyebut yang dimaksudkan dengan layalin ashr, 10 malam itu, ialah merujuk kepada 1 hingga 10 Zulhijjah, termasuk dengan siangnya sekali. Tafsiran ini juga tafsir sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, dan ulama tabi'in, Mujahid dan beberapa ulama yang lain. Jadi tuan-tuan, ramai ulama berpandangan bahawa 1 hingga 10 Zulhijjah dianggap mulia berdasarkan ayat Allah Ta'ala yang disebutkan tadi dalam tafsirannya, ya. Cerita dia panjang, cuma kita boleh faham juga berdasarkan hadis yang lain. Dan pada hadis bahawa Nabi SAW sebut dengan jelas, Nabi sebut, ma min ayyamin al-amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyamil ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih falam yarji' min dhalika bi syai'. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Nabi sebut tidak ada hari yang amal soleh padanya dikasihi oleh Allah selain dari hari-hari yang 10 ini, merujuk pada 1 hingga 10 Zulhijjah. Bila sahabat dengar Nabi buat satu kenyataan yang sahabat rasa ini satu benda besar ni, 1 hingga 10 Zulhijjah ni, Nabi kata mana-mana amal ibadah, amal soleh yang dilakukan pada hari tersebut sangat besar kedudukannya. Jadi sahabat tertanya-tanya, adakah tidak ada ibadah lain yang boleh menandingi hari tersebut, amal soleh yang dilakukan pada hari-hari tersebut? Lantas sahabat berkata, ya Rasulullah, walal jihadu sabilillah, walal jihad, adakah jihad pun tidak boleh menandingi amal soleh yang dilakukan sepanjang 1 hingga 10 Zulhijjah? Nabi pun respon, Nabi jawab, walal jihadu fi sabilillah. Nabi kata hatta jihad jalan Allah pun, kalau nak banding dengan amalan orang yang buat amal ketaatan sepanjang 1 hingga 10 Zulhijjah ni, tak boleh nak tandingi dia. Namun Nabi ada sebut pengecualiannya. Nabi kata kecuali jika ada hamba Allah yang keluar di jalan Allah, di medan jihad, dia dan dirinya dan hartanya keluar sekali, falam yarji', dan dia tak kembali balik. Maksudnya dia tak pulang dah, kata dia pun tak balik, dia pun tak balik. Artinya apa tuan-tuan? Mati syahid di jalan Allah SWT. Jadi jihad dan mati syahid itu kedudukan yang tinggi, bukan mudah untuk ditandingi. Jadi yang itu tak boleh nak lawan. Tapi dari sudut yang lainnya, hatta berjihad di Allah pun, setiap amal ketaatan yang dilakukan sepanjang 1 hingga 10 Zulhijjah adalah sangat mulia di sisi Allah SWT. Jadi alangkah ruginya kita kalau kita dah masuk hari-hari yang mulia ni macam hari-hari lain biasa je. Syawal pun kita dah seronok dah itu, masuk orang dah ramai dah, jalan pun jam teruk. Tak tahulah ni nak masuk raya haji ni dia jam pula ke, wallahualam. Ya, kita tanya cik betul. Ya, ada laporan kalau kita kuat bunyi bahasa tu. Masya-Allah. Nanti boleh bagi panduan kepada kita. Baik tuan-tuan dan dikasihi dan dirahmati Allah SWT. Jadinya tujuan kita nak sebut ni supaya kita masuk je hari macam ni, kalaulah kita rasa Ramadan itu dah okey, masya-Allah. Kemudian masuk Syawal, Zulkaidah, dia budak-budak zaman sekarang kata lemau. dia slow, tak apa nak pergi puasa pun tak apa dah, baca Quran pun kurang, zikir pun tak apa nak ambil hirau, sembahyang Jumaat pun begitulah. Maksudnya amal ibadah ni dia makin lemah. Biasalah, kita manusia, tak kata orang lain tuan. Saya sendiri pun begitu juga. Jadi Allah SWT pemurah dan penyayang dia, Allah datangkan lagi musim ketaatan ini bagi kita sedar balik, kita recharge balik. Tuan-tuan, cumanya rugi kita kalau dah masuk waktu sepatutnya kita berasa tengok orang pergi haji sebagainya, kita dah tak boleh pergi haji, kita duduk kat sini, tapi ada peluang untuk ambil manfaat. Cumanya kita nak dengan tak nak ya. Sedar dengan tak sedar je. Alangkah ruginya kalau kita tidak grab, tidak ambil peluang ini. Baik tuan-tuan, jadi orang tanya, ustaz nak buat apa hari-hari yang mulia ni? Kita ikut macam mana Nabi sebut. Dalam satu hadis yang lain, Nabi sebut dengan jelas nak buat apa, ya. Dalam satu hadis riwayat Ibnu Umar, hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, bahawa Nabi SAW sebut, ma min ayyamin a'zamu 'indallah
wala ahabbu ilaihi min al-amali fihinna min hadhihi al-ayyam al-ashr fa'akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid. Nabi SAW sebut, tidak ada hari yang lebih besar di sisi Allah SWT dan beramal soleh padanya lebih dikasihi oleh Allah dari hari-hari yang 10 ini. Maksudnya ada riwayat lain pun cerita macam tu juga. Dan dalam riwayat ini Nabi bagi guidance, Nabi bagi panduan yang jelas. Lantas Nabi kata fa'akthiru, perbanyakkanlah olehmu. Nabi kata perbanyakkanlah. Perbanyakkan apa dia tuan-tuan? Fihinna, pada hari-hari tersebut, minat tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyakkan sebut la ilaha illallah. Banyak sebut zikir la ilaha illallah, ya. Dan juga sebut Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dan juga banyak sebut alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ataupun secara umumnya dalam hadis yang lain yang Nabi sebut tentang perkataan yang dicintai oleh Allah pada setiap masa, ada 4. Ya, saya suka baca hadis ni dan banyak kali sebut pada jemaah, kita ulangi bagi ingat lagi. Nabi kata ahabbul kalami ila Allah 4. Perkataan, ungkapan yang dicintai oleh Allah ada 4 perkataan, ya. Kemudian Nabi kata ahabbul kalami ila Allah 4, Nabi sebut iaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Masya-Allah. Perkataan ini senang di lidah, ya, dan dia disukai oleh Allah. Cumanya tidak semua orang dapat rezeki untuk sebut, melainkan orang yang dapat rahmat Allah SWT. Benda simple, senang, tapi tidak semua orang ditaufikkan untuk buat benda senang ni. Betul tuan-tuan? Jadi kita kena selalu doa minta Allah jadikan kita orang yang mudah sebut. Kemudian Nabi siap bagi tahu, nak bagi tahu yang benda ni senang, tak susah. Hatta kalau terbalikkan pun Nabi kata la yadurru bi ayyihinna bada'ta, tidak ada masalah, ya. Kamu nak start mana dulu? Katakan dia nak start dengan Allahu akbar dulu, nak start dengan la ilaha illallah dulu, tidak ada masalah. Nabi sebut sampai ke tahap tu, artinya nak bagi kamu senang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu akbar. Benda yang senang macam ni, kalau lidah kita tidak terungkap, sebut benda hak tak molek, hak tak comel, banyak lebih daripada yang eloknya. Ya, zaman sekarang bukan mulut tuan-tuan, ni tangan ni, jari ni. Cukup cepat menulis komen ni, WhatsApp ke, grup kita ke, ataupun kat Facebook ke, dekat mana-mana tempat lah. Mungkin tak tahulah ibu ayah depan saya ni, tuan-tuan haji, puan-puan hajah tak sangat kot. Generasi zaman sekarang ni, Allahu akbar, pantang ada isu sikit memang mudah lah nak komen, nak viral. Zaman-zaman orang duk berdebat, duk balah ni, macam-macam tuan-tuan. Jadi para jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah, itu kita nak sebut benda yang senang yang boleh dibuat. So di rumah sambil-sambil kita nak pergi kerja tuan-tuan, nak keluar kerja pada pagi hari, petang harinya, ataupun waktu cuti biasa macam ni, kat luar nak basuh kereta ke, berkebun ke, kaum ibu di dapur ke, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ulang sehingga lidah kita dibasahkan dengan banyakkan zikrullah. Kemudian lagi bagus lagi, ada peluang kita baca Quran, zikir-zikir dan kitab Hisnul Muslim kita ni, berapa banyak dah kita ambil bacaan nak keluar rumahnya, masuk rumahnya, masuk masjid, keluar masjid, kita bangun tidur, nak tidur balik, banyak ungkapan-ungkapan zikir-zikir doa yang Nabi ajar, yang menjadikan kita akan ingat Allah dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya. Baik, kita ringkaskan sebelum saya masuk kitab kita ni. Selain daripada tu, jaga solat kita on time tuan-tuan. Kalau bulan lain kita duk buat lewat-lewat, ya. Saya tengok sekarang ni trend dekat office, orang dah masuk office balik, selalunya kita dah boleh dah sepatutnya jaga waktu solat dekat rumah sebagainya. Bila masuk office, bila dah sibuk dengan meeting, back to back meeting, dia kata ustaz tak sempat ustaz. Dia punya asar pun kadang-kadang sikit lagi nak masuk maghrib, kan, dia ambil ujung-ujung. Kadang-kadang dia kata jam ustaz, nak buat macam mana? Dah tahu jam, takkan tak sembahyang awal kan. Macam-macam lah alasan, nak berhenti dekat Petronas pun boleh. Kadang-kadang orang kata seluar kotor lah, apalah, macam-macam hal lah kalau alasan untuk tak ni kan tuan-tuan. Jadi sembahyang pun lewat. So kita cadangkan tuan-tuan, kita kempen sungguh-sungguh, ya. Ayah juga berperanan di rumah, tengok orang dalam rumah kita, anak isteri kita, masuk waktu je sembahyang on time. Ambil peluang ni, lagi baik bawa mari sini surau ni sembahyang tuan-tuan. Kita jaga solat. Kemudian apa lagi? Puasa sunat. Ini kalau dapat buat, kita usahakan. Kalau tak dapat banyak, Isnin dan Khamis, ataupun paling-paling tidak 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah tahun ni hari apa tuan-tuan? Ada ke khilaf lagi? Tak ingat ustaz, kami ingat raya je. Raya apa tuan-tuan? Ingat raya? Raya Ahad. Jadi Sabtu lah kan, hari Arafah. 9 Zulhijjah tu hari Arafah. Orang yang tak pergi haji disunatkan puasa
Tuan, puasa sunat hari Arafah. Kalau hari lain tak dapat, hari Arafah ni kita cubalah 9 Zulhijjah insya-Allah. Timbul soalan, Ustaz, kami ni nak ikut Mekah ke nak ikut Saudi ke ikut Malaysia? Ini tak tahu soalan orang tanya. Tuan-tuan jangan susah hati. Follow negara kita. Kita duduk Malaysia, kita ikut Malaysia. Walaupun sana Arafahnya hari lain. Jangan susah hati tuan-tuan, ya. Jangan duk balah benda ni kadang pening kepala orang. Jadi kita ikut jadual negara kita, tak ada masalah. Insya-Allah pahala di sisi Allah tu ada. Baik tuan-tuan, ya. Jadi yang pentingnya kita buat ni duk berbalah berdebat, tengok tak puasa juga kan. Bukan main duk balah isu-isu ni. Jadi kita tak naklah jadi macam tu. Jadi saya bacakan untuk hadisnya tuan-tuan. Kelebihan berpuasa pada hari Arafah ialah Nabi sebut siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanatal lati qabla wa sanatal lati ba'da. Kata Nabi SAW, aku mengharapkan Allah SWT bagi ganjaran puasa hari Arafah ini pengampunan setahun yang terdahulu dan setahun yang ke depan. 2 tahun. 2 tahun Allah ampunkan dosa kita. Allahu Akbar. Dengan puasa satu hari, dia punya reward dia, bonus dia 2 tahun pengampunan di sisi Allah SWT. Sama-sama kita usahakan. Moga-moga Allah Ta'ala taufikkan saya, tuan-tuan dan keluarga kita semualah untuk berpuasa pada hari Arafah, insya-Allah tuan-tuan. Baik, banyak lagi masalah yang lain boleh dibuat. Sedekahnya, mari surau pagi-pagi waktu subuh tu, selit sikit dalam tabung surau kita tu, ataupun yang nak transfer online, banyak benda boleh buat. Kebaikan yang kita boleh buat. Kita tolong isteri kita di rumah, orang rumah kita sediakan makanan untuk kita, ibu juga boleh niatkan amal ibadah tu, dapat pahala semua tu, ya, lillahi ta'ala ikhlas, buat benda tu semua mencari redha Allah, semua amal kebaikan dan ketaatan. Dan sebelum saya lupa juga, antara benda besar yang patut kita kena ingat, buat baik pada mak ayah kita. Kalau mak ayah masih hidup, telefon dia, gembirakan hati dia, ya? Bagi hadiah dekat dia, apa-apa benda yang pengen, atas keping gambar doa pada dia. Abah, saya suka main tu, kumpul gambar doa ni, kita hantar, abah ni ada satu doa, abah baca. Kalau dia tak hafal pun, dia baca daripada tu. Kita tengok tuan-tuan, zaman sekarang ayah-ayah kita pun pakai smartphone juga kan. Dia tengok gambar doa tu, dia baca sekali, walaupun dia tak hafal, dapat juga pahala dia, masya-Allah tuan-tuan. Jadi kita buat baik pada ibu bapa kita. Kalau yang dah meninggal dunia, lebih lagi kita berdoa banyak untuk dia. Doa untuk dia, moga Allah ampunkan dosanya, Allah rahmati dia. Baik tuan-tuan, itu sikit sebanyak untuk peringatan hamba Allah depan ini dan jemaah yang dikasihi. Banyak lagi amal soleh yang lain boleh dibuat. Jemaah kena ingat apa yang Nabi sebut tadi, amal soleh yang dibuat secara umum. Nabi sebut semua amal soleh lebih baik ganjarannya dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Sehingga kan kalau jihad ya Allah pun, jihad ya Allah tidak menandingi amal soleh yang dilakukan, dengan syarat ikhlas dan buat tepat macam mana diajar oleh Rasulullah SAW, bukan rekaan yang kita sengaja reka kat atas Nabi SAW. Baik tuan-tuan dan dirahmati Allah SWT, untuk itu kita sambung dan kita Hisnul Muslim kita ini. Kita sekarang berada pada tajuk yang ke-121, bacaan ke-121 di bawah tajuk bertakbir ketika melontar jamrah, ya. Ataupun pertemuan yang terdahulu saya ada sebut cerita tentang bacaan doa di atas Bukit Safa dan Marwah. Tapi tak apa, sempena hari Arafah ni kita ambil 119 pun boleh. Saya ulang balik bagi jemaah yang mungkin yang tak dapat itu. Bacaan 119 doa hari Arafah. Kebetulan nak masuk hari Arafah ni, kita dah baca dah sikit tu, saya ulang balik untuk bagi kita ingat, ya tuan-tuan. Jadi nak ambil sempena, ya. Nanti insya-Allah tak lama lagi nak masuk hari Arafah. Nak baca apa? Alhamdulillah kebetulan kita belajar juga dalam perkara ni. Jadi tuan-tuan, pada bacaan saya ambil pada 119 dulu, doa pada hari Arafah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di dalam kitab kecil kita ini, Hisnul Muslim, dimasukkan doa yang disebut di sini, doa hari Arafah dibaca pada tanggal 9 Zulhijjah. Kita dah sebut dah tadi, 9 Zulhijjah tahun ni di tempat kita jatuh pada hari Sabtu. Ingat tuan, siap-siap. 9 Zulhijjah tu masuk je pagi maghrib 9 Zulhijjah tuan-tuan. Sehinggalah habis hari Zulhijjah 9 Zulhijjah tersebut, hari Arafah kita buka puasa hari tersebut. InsyaAllah kita doa pada Allah, moga Allah jadikan kita orang yang banyak mengulang-ulang doa yang Nabi ajar. Apa doanya? Disebut dalam kitab kita ini, sebaik-baik doa ialah doa yang dibaca pada hari Arafah, dan sebaik-baik ucapan yang aku ucapkan serta Nabi-Nabi sebelumku ialah. Tuan-tuan dengar doanya dan ungkapannya. Saya yakin yang ni kita dah biasa sebut dah pun. Iaitulah Nabi kata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya yakin semua kata, boleh kata semua orang dah tahu dah. Kita selalu baca pun lepas solat, ya, zikir yang sama dengan maksud la ilaha illallah wahdah, tiada Tuhan yang berhak disembah
Dialah Tuhan yang esa, ya. La syarika lahu, tiada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, baginya segala kekuasaan, segala kerajaan, dan baginya segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa huwa, dan dialah ala kulli syai'in, ke atas segala-galanya, qadir, sangat berkuasa Allah SWT. Baik tuan-tuan, bacaan ini disebut sebagai doa. Walaupun kita nampak dekat mana doanya Ustaz, orang kata, saya pun baca macam juga. Kata ulama, dalam zikir yang kita ulang itu terkandung di dalamnya perasaan kehambaan kita memohon agar Allah Ta'ala pelihara kita, Allah jaga kita, Allah jadikan kita orang yang mentauhidkan dia, mengesakan dia, dan kita serah segala urusan kita kepada Allah SWT. Baik, merujuk kepada apa yang disebutkan tadi, saya bacakan hadisnya tuan-tuan. Rujukan kepada doa yang kita sebutkan tadi ialah daripada hadis riwayat Imam Tirmizi. Ceritanya daripada an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khairud du'a'i du'a'u yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Daripada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma menyatakan bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, macam saya sebutkan tadi, Nabi kita kata khairud du'a, sebaik-baik doa, the best doa. Khair maksudnya yang terbaik. Doa yang terbaik ialah doa pada hari Arafah. Dalam banyak-banyak doa, doa yang terbaik adalah doa pada hari Arafah. Mungkin ada di kalangan jemaah surau di semua kita ni yang pernah buat haji, kalau boleh flashback balik, teringat ketika mana kita berada pada hari Arafah. Yang akan yang belum pergi, moga Allah rezekikan boleh pergi nanti dengan izin Allah SWT kelak. Dan saya juga pernah teringat pengalaman masa belajar di sana dulu. Allah rezekikan beberapa kali pergi ke sana. Sepanjang 5 tahun belajar, alhamdulillah, tiap tahun Allah rezekikan dapat berada di bumi Arafah. Dan bila terkenangkan situasi di situ sangat, orang kata apa, menyentuh perasaan, ya. Kerana pada hari Arafah itu kita mengharapkan pengampunan daripada Allah. Punya ramai manusia berhimpun di padang Arafah tuan-tuan. Yang pergi di situ tidak mengharapkan apa-apa, bukan nak cari benda kaya, benda duit, nak cari harta, tidak apa. Bahkan kita menghabiskan duit kita. Kita berpenat lelah. Kita berdiri berada pada hari Arafah, bermula waktu wukuf tu, tuan-tuan, ketika kita berdoa memohon keampunan Allah, manusia tidak menghiraukan orang lain. Dia risau diri dia tidak diampunkan oleh Tuhannya. Tuan-tuan, orang bangkit berdiri, khususnya dekat-dekat lepas waktu asar tu nak masuk maghrib, ketika itu kemuncak waktu dia. Orang angkat tangan berdoa, suami tidak mengirau lagi isterinya, isteri tidak mengirau suami dia, tak tahu lagi. Tuan-tuan, masing-masing nak pelepas diri ni, takut tidak diampunkan oleh Allah. Para sahabat sehingga mengatakan, aku cukup risau jika selepas hari Arafah orang beredar dalam ramai-ramai orang diampunkan dosa. Allah beritahu ada yang tidak diampunkan dosa, aku takut aku tergolong di kalangan orang tersebut. Allahu Akbar. Oleh kerana itulah Nabi beritahu, waktu hari Arafah ni jangan dia buat kerja lain, berdoa, berzikir, baca Quran. Dan kami dipesan oleh guru kami begitulah tuan. Orang buat haji pada hari Arafah, jangan duk kira benda lain. Hatta kata ceramah pun disebut awal-awal tu, yang dekat-dekat waktu dah masuk waktu wukuf, jangan dikira benda lain, berdoa, minta ampun sungguh-sungguh pada Allah SWT. Dan Nabi dah bagi satu panduan, Nabi suruh doa, ulangi bacaan ini. Bila kita jumpa bersahabat dengan guru orang alim, bila kita duduk dekat dengan dia, bahkan diceritakan ulama-ulama dulu pun, mereka pada hari Arafah diulang-ulang bacaan tadi. Sebab Nabi isytiharkan. Nabi isytihar dalam hadis yang sahih, Nabi kata the best doa, khairu doa, doa yang terbaik. Kalau dah Nabi yang sebut, tuan-tuan, Nabi yang isytihar, kita nak kata apa lagi? Kita hanya ambil untuk beramal dengan dia. Beramal sungguh-sungguh, ulang-ulang. Bila kita baca lama-kelamaan, kita menghayati la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita mula datang perasaan, ya Allah, aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Kau. Engkau adalah sahaja Tuhan aku. La syarikalah, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Lahul mulku, dan segala kekuasaan kerajaan yang manusia dak berbuat, dan manusia dak guna sebagainya, semuanya sebenarnya berada dalam kekuasaan Allah, keagungan Allah, jagaan Allah. Lahul mulku dan walahul hamdu, dan segala puji-pujian patut padamu ya Allah. Bukan untuk aku, bukan untuk orang yang ini, tidak. Segala benda Engkau lah sepatutnya dipuji ya Allah. Aku mohon ampun ya Allah, sepanjang aku hidup ni aku jarang memujimu, aku kurang memujimu, aku pujimu dalam keadaan tidak benar-benar menghayatinya. Aku solat tapi aku tidak menghayati solatku, tidak hayati. Bila kita sebut tuan-tuan, dia akan menyebabkan mengalir air mata kita, berasa kita ni hamba yang berdosa sangat pada Allah.
dimasukkan pujian adalah milik Allah. Lahul mulku wa lahul hamdu, dan datang perasaan kerdilnya kita sebagai hamba. Kita kata wa huwa ala kulli syai'in qadir, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala, dan dialah Tuhan, ya Allah, engkau lah sahaja Tuhan, ala kulli syai'. Kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan ala kulli syai'in, bila kata kulli syai'in, setiap segala sesuatu, sebesar-besar perkara sehingga sehalus-halus perkara, segala kecil, segala benda tu tuan-tuan, Allah Ta'ala berkuasa, mampu untuk menjaganya, mengawalnya, semuanya dalam genggaman, dalam kekuasaan Allah. Artinya apa benda masalah dalam hidup kita, apa benda perkara tuan-tuan, segala apa yang berlaku dalam hidup kita, bagi Allah Ta'ala, dia berkuasa, dia boleh. Kalau dia nak selesaikan masalah kita, dia boleh. Dia nak biarkan kita dalam keadaan susah pun, dia boleh. Segala benda dia boleh buat, sebab dia sangat berkuasa. Nak mari perasaan tu tuan-tuan bukan senang, tapi kalau dia dah mari, itulah bagi kekuatan seorang orang jemaah yang dapat haji ni. Jadi hajah ni balik ke negara dia, dia datang perasaan yang sangat kuat, ketinggian, keyakinan, kecintaan dia kepada Tuhan dia. Dia balik, dia takut pada Allah, ya, dia balik, dia risau akan nasib dia pada hari kiamat di depan Allah macam mana. Dia risau tanggungjawab dia, anak bini dia macam mana nanti nak jawab depan Allah. Dia panggil ini tauhid yang sangat kuat. Benda ni yang perlu ada. Sebab tu doa ni bukan sekadar doa, tapi penuh penghayatan, mengharapkan pertolongan, bantuan, pengampunan daripada Allah SWT. Baik tuan-tuan, saya yakin jemaah dah tahu doa ni. Tinggal lagi nak bagi teringat nanti hari Arafah nanti. Lebih-lebih lagi lah bagi orang yang pergi haji nanti, ya. Kawan-kawan kita, harapnya mereka juga dapat berdoa. Kita nanti kalau ada rezeki, dapat peluang lagi pergi, ya, yang dah pergi dapat peluang lagi pergi, kita nak baca doa ni, mengulang-ulangkan dia, ya. Subhanallah tuan-tuan. Jadi Nabi telah menyebut inilah sebaik-baik doa. Kemudian Nabi juga bagi tahu tuan-tuan, Nabi sebut di sini khawa khairu ma qultu wa ana wan nabiyyun. Bila Nabi bagi tahu tadi, dah sebaik-baik doa, kita dah faham dah, kita dah yakin dah. Nabi tekankan lagi, Nabi kata, dan perkara sebaik-baik perkara, sebaik-baik ungkapan yang aku, bukan aku sahaja, kata Nabi, ana, dan ma qultu ana wan nabiyyun min qabli, dan nabi-nabi sebelum aku. Nak ceritanya, nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW pun telah membaca bacaan ini. Subhanallah, ini satu warisan doa yang sangat besar kedudukannya di sisi Allah SWT. Sebab semua orang soleh, Nabi ni sudah pasti orang soleh, orang baik. Sejak zaman berzaman diwarisi bacaan ini. Alangkah ruginya kalau kita tidak beramal dengannya, ya. Dibaca oleh Nabi yang terdahulu, Nabi dah isytihar yang terbaik, dan Nabi kata doa ini jugalah aku dan nabi-nabi sebelumku membacanya. Lalu Nabi pun sebut apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik tuan-tuan. Jadi dalam ungkapan di sini saya tengok dalam huraian para ulama, kata seorang alim, seorang yang syarah hadis ni, namanya Al-Imam Al-Baji rahmatullah alaih. Dia kata apakah yang dimaksudkan sebagai sebaik-baik doa? Kata dia afdalud du'a yaum Arafah, yakni akthar zikri barakatan wa a'zamuhu sawaban wa aqrabuhu ijabatan wa yahtamilu an yurida bihi al-hajj khasatan lianna ma'na du'a yaum Arafah في حقه يصح وبه يختص وإن وصف اليوم في الجملة بيوم عرفة فإنه يوصف بفعل الحاج به والله أعلم. Baik, bagi disebut di sini dia kata disebutkan seafdal doa ini kerana ia merupakan zikir yang paling banyak barakahnya, paling besar ganjaran pahalanya, dan paling dekat kepada istijab ataupun diterima di sisi Allah SWT. Lantas dia diangkat bacaan yang terbaik, kerana di dalamnya dialah paling banyak barakahnya dalam doa tadi, paling besar ganjarannya, paling cepat dari sudut dimustajabkan doa di sisi Allah SWT. Sebab zikir yang disukai, dicintai oleh Allah SWT. Kata Imam Baji, dan perkara ni kalau ikutkan dia kata dalam pembahasan khusus untuk orang haji pada hari Arafah. Dan begitu juga sebagai ulama juga kata tak ada masalah bagi kita yang tidak berhaji ni juga, boleh juga kita baca mengambil barakah pada hari tersebut juga, ya. Jadi kita tidak berpeluang untuk baca di sana tuan-tuan, belum lagi berpeluang. Nanti mudah-mudahan Allah rezekikan kita untuk dapat berpeluang ke sana baca doa ini juga. Jadi kita juga mengambil semangat yang sama pada hari Arafah, ya. Bahkan dalam keadaan berpuasa kita ulang-ulang bacaan yang disebutkan tadi, ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, itu kita nak kempen dekat sinilah, ya, supaya kita banyak baca dekat bacaan di situ. Kemudian tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, kita bergerak sikit lagi pada bacaan 120, doa di Masy'aril Haram. Masy'aril Haram ni dekat mana? Dekat Muzdalifah. Baik, kita tengok sikit kat sini. Seterusnya bacaan yang disebut az-zikru 'indal Masy'aril Haram,
doa yang dibaca di Masy'aril Haram di Muzdalifah, diceritakan bahawa Nabi SAW menaiki unta yang bernama Al-Qaswa yang bergerak daripada Arafah. Tuan-tuan ya, kalau orang buat haji dia akan ingat pada hari 9 Zulhijjah tu kita berada di padang Arafah, masuk je waktu maghrib. Kami ingat zaman kami buat haji dulu dan keadaan banyak berjalan tuan-tuan. Kalau student banyak berjalan, kalau naik bas pun biasanya naik dekat bumbung tu, kan? Bukan duduk dekat dalam bas tu, duduk atas bas, bumbung bas. Bumbung bas tu pun orang Arab tu tunjuk kat kami 5 rial, 5 rial. Dululah, zaman sekarang lagi mah kami ingat free, kan? Kita budak-budak ingat free. Ya Allah, balas macam free ke? Majanan. La, 5 rial, dia kutip duit kita. Walaupun duduk atas, kata puak Arab ni, tahun ni dia berniaga sungguh. Tapi ada jenis bas yang tak ada bumbung, yang ni tak boleh buat bisnes. Tuan-tuan perasan tak? Yang pergi buat haji perasan kan? Ada bas yang tak ada bumbung. Cuba tanya kawan-kawan pergi buat haji, pasal apa bas tu tak ada bumbung? Bas ni bas puak-puak Syiah. Mereka berfahaman bahawa bumbung tu pun sebenarnya tutup kepala dia. Kan orang buat haji tak boleh tutup kepala, kan? Maksudnya puak-puak ni payung tak boleh pakai. Kita takat kopiah tak boleh pakai, letak sorban tak boleh. Tapi dia payung tak boleh pakai, bumbung bas pun dia cabut buang. Hak ni tak boleh buat bisnes, rugi ya. Kan tak cerdik kalau kat situ. Wallahualam. Tak apalah tu, biar buat dia lah. Ada perbahasan lah tuan-tuan. Dia pun buat ada pakar-pakar dia. Jadi kami teringat bila bergerak daripada Arafah tu kita pergi ke Muzdalifah. Muzdalifah kemudian dia akan bergerak ke Mina. Puak-puak kami ni berjalan tuan-tuan. Berjalan ya. Sampai dekat Muzdalifah kita rehat sekejap, tunggu malam, tunggu subuh. Dan dah cerah tu, masya-Allah, terbayang-bayang situasi tu. Agak dah cerah nak subuh, kita pun dah dekat di sempadan Mina, bergerak ke Mina nak pergi melontar Jamrah Aqabah. Allahu Akbar. Sangat teringat perasaan kita waktu tu tuan-tuan. Baik, kita habiskan bacaan di sini. Saya sampai ke Masyarul Alam, Nabi SAW menghadap ke arah kiblat ya. Sampai dekat Muzdalifah, Nabi menghadap kiblat sampai duduk atas unta dia yang bernama Al-Qaswa tadi. Lalu Nabi buat apa? Nabi berdoa, Nabi bertakbir, Nabi kata Allahu Akbar. Kemudian Nabi juga kata La ilaha illallah. Baginda melakukannya selepas solat subuh, berterusan hingga langit nampak terang. Kemudian baginda berangkat menuju ke Mina sebelum terbit matahari. Macam saya sebutkan tadi. Memang betul tuan-tuan, bila kita buat haji dan keadaan demikian, sebab mungkin kita waktu tu pelajar, kalau mungkin orang jemaah tamu haji agak susah sikit nak buat macam tu. Ramai mungkin kena tengok orang-orang tua, tempat tu dia bawa dengan bas. Perkataan kami banyak berjalan tuan-tuan, dan tumpang bas sekali-sekala kan. Baik, saya bacakan ceritanya dalam hadis Nabi SAW yang menyebutkan demikian ya. Dan hadis Jabir radhiyallahu anhu, jemaah ingat ya, kalau cerita tentang haji banyak rujuk pada hadis Jabir, seorang sahabat Nabi namanya Jabir radhiyallahu anhu. Bermula daripada Madinah lagi, yang kita pernah baca hadis sebelum ni kalau jemaah masih ingat, masa kita start baca Nabi niat ihram sebagainya. Jadi hadis Jabir ni hadis yang panjang, kita ambil pada bahagian yang di belakangnya. Kata Jabir, "Thumma taja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tala'a al-fajr wa shalla al-fajr hatta tabayyana lahu subh bi adhan wa iqamatin thumma rakiba al-qaswa hatta ata al-mash'ar al-haram فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس." Ceritakan Nabi SAW bila Nabi keluar daripada Arafah, Nabi berehat dulu sehingga terbit fajar. Maksudnya masuk waktu subuh, Nabi solat subuh dengan dah diazan dan iqamah. Kemudian Nabi naik untuk qaswa dia sehingga sampai ke Masy'arul Haram. Masuk je Muzdalifah ataupun Al-Masy'ar Al-Haram tadi, Nabi pun cari arah kiblat, menghadap ke arah belah ke Makkah, Kaabah. Nabi pun berdoa. Nabi SAW berdoa. Ini menjadi sunnah eloknya kalau orang berhaji. Gitulah step dia ya, sepatutnya begitulah, berdoa dengan doa yang banyak, lantas menyebut takbir Allahu Akbar, dan lain sebut La ilaha illallah, yang boleh juga sebut. Kemudian ya tuan-tuan, fada'ahu wa kabbarahu wa hallalahu wa wahadahu. Nabi berdoa, Nabi menyebut La ilaha illallah, Nabi menyebut Allahu Akbar. Falam yazal waqifan hatta asfara jiddan. Sahabat yang bernama Jabir ini duk perhati Nabi duk buat haji ni. Dalam masa lagi kerja haji, dia kata Nabi ketika itu masih lagi dalam keadaan berterusan berdoa baginda Nabi SAW sehinggalah waktu mula cerah. Bila dah cerah, macam saya cerita tadi, bila elok cerah, fadafa'a qabla an tatlu'a asyam, Nabi mula bergerak sedikit demi sedikit bersama-sama dengan rombongan dia.
Kami pun dulu macam tu lah tuan-tuan. Berarti tak ada kemah pun, sampai Muzdalifah cari tempat yang boleh rehat sikit, bawa tikar ni lah, tikar jenis ikat tu kan. Bawa tikar tu, barang sikit, kita berjalan, berhenti, dia adalah tempat, dia punya tempat rehat-rehat tu tepi-tepi tu. Kita stop, bentang tikar kita, geng-geng kami ni aja, kita semayang subuh berjemaah sebagainya, berdoa. Bila hari dah mula cerah, kita pun bungkus balik barang-barang dan bergerak menuju ke arah Mina, tempat nak melontar jamrah. Allahu Akbar, ya. Jadi ini ceritanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poinnya cerita kat sini nak buat apa tuan-tuan? Nak dekat Masyaril Haram, Nabi berdoa dan Nabi kata la ilaha illallah dan Nabi sebut Allahu Akbar. Baik, kita habiskan di penghujungnya malam ini bacaan yang 121 tadi yang saya katakan tadi, iaitulah bila sampai je dekat Mina. Ini dapat gambaran sikit lah ya tuan-tuan ya. Kalau buat haji tanya, kalau kursus haji lagi panjang sebenarnya, dari cerita banyak. Kita ni ambil yang takat apa disebutkan doa tadi. Sampai dekat Mina, okey, sampai dekat Mina ketika ini ceritanya nak melontar, ya. Bertakbir ketika melontar jamrah. Ini dia bagi panduan. Masa nak baling batu tu, ya, nak sebut apa? Okey, yang ni nak ceritanya. Nabi SAW bertakbir setiap kali melontar ketiga-tiga jamrah. Ini kalau merujuk kepada hari tasyrik tuan-tuan. Pada hari yang 10 tu, hari raya tu, kita tak lontar semua kan. Jemaah mesti ingat tuan-tuan haji kita, dia tak pergi lontar 1, 2, 3, dia terus pergi cari yang ujung. Betul tak? Dia panggil jamrah Aqabah yang besar. Baik, tapi hari tasyrik, selepas tu hari 11, ke 12, ke 13, yang tu yang kata lontar Sughra, Wusta, Kubra. Apa tu ustaz? Perkataan pelik-pelik ya. Sughra tu yang paling kecil, jamrah yang pertama, jamratul ula, kemudian jamrah yang ketengah, yang kedua, yang bahagian yang tengah, kemudian yang paling ujung sekali. Baik, dah ada 3 dilontar. Setiap satu tu dibaling berapa tuan-tuan? 7 butir 7 batu. Baik tuan-tuan, saya bacakan dulu hadis ni. Kita ambil masa, kita dah berada di hujung. Disebut dalam hadis yang saya bacakan, yukabbiru, disebut hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga cerita macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza rama al-jamrah allati tali masjid Mina yarmiha bi 7 hasayatin yukabbiru kullama rama bi hasatin thumma taqaddama amamaha. Baik, buat masa kita dah pendek, saya baca hadis ni panjang, saya terjemah terus. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir setiap kali melontar ketiga-tiga jamrah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke hadapan jamrah serta menghadap ke arah kiblat dan berdoa dengan mengangkat kedua-dua tangannya, ya. Baginda melakukannya selepas jamratul ula maksudnya yang the first, yang pertama, dan wusta yang tengah, the second. Adapun selepas jamratul aqabah, the last one, jamrah yang terakhir, Nabi buat apa? Nabi hanya bertakbir ketika melontar setiap biji anak batu, kemudian pergi tanpa berhenti untuk berdoa. Ni kaedah dia. Walaupun kat sana kita tengok jemaah haji, kalau jemaah tabung haji ke jemaah tabung apa pun, tempat lain, negara lain pun, kadang-kadang yang ketiga tu pun dia berdoa juga. Baik, salah ke? Bila sudut nak doa tu tak salah. Cuma kalau ikut panduan yang betulnya, yang terakhir tu just lontar and go. Maksudnya tak berdoa dah dekat situ. Sebab apa kita buat macam tu? Sebab Nabi buat macam tu. Every single step Nabi buat, kita kalau boleh, kita nak follow. Sebab kita tahu apa yang Nabi buat semuanya panduan daripada Allah SAW. Walaupun akal logik kata benda ni baik, benda ni elok, tapi dari sudut logik hukum, logik agamanya, kita tak boleh nak create by ourselves, kita sendiri kita rasa kita boleh buat. No, ibadah dia mauquf, dia tertakluk kepada apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Jadi poinnya apa? Artinya sampai sahaja dekat tempat melontar, bacaan yang kita baca ialah kita kata Allahu Akbar. Juga ada juga sebagai ulama sebut, boleh tak nak baca bismillah dulu? Boleh. Dia kata baca bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Kemudian juga kalau baca secara detail, kena cari batu-batu yang sewajarnya. Jangan duk cari hak besar ni. Dia macam batu kecil-kecil, batu kerikil, panggil batu macam kacang kuda tu, di Islam ni. Besar-besar tu je tuan-tuan. Sebab Nabi pesan, ada satu hadis, saya sempat nak baca banyak tuan-tuan. Nabi pesan, Nabi kata kena baling batu besar ni. Kemudian Nabi kata, iyyaka wal ghulu fid din, awas jangan kamu melampau dalam perkara agama. Nampak tuan-tuan? Ya. Sebab memang kadang-kadang kita tengok orang duk kutip batu besar-besar ni pun ada.
kan? Daripada Jemaah Malaysia, alhamdulillah dia dah follow kan, dia dah diajar lebih awal. Jadi cari batu yang sewajarnya, ya. Kira kita ni okey, batu ada yang jenis geram ni, selipar pun diangkat, dia balun kan, kita jumpa dia geram tubuh setan ni. Ini mata saya juga tengok tuan, dia ambil, dia tak cukup dengan batu ni, dia tak guna setan ni geram tubuh, dia ambil selipar dia lontar habis kawan tu kan. Selipar pun penuh tempat kawasan kan. Habis sekarang ni dah canggih dah, tak macam dulu, ya. Daripada atas pun dah boleh lontar kan. Kalau dulu tak ada yang flyover tu, zaman kami dulu semua main kat bawah tuan-tuan. Jadi masalahnya itu yang dia panggil zahmah, terlalu crowded, ramai sangat sehingga kan berlaku kemalangan. Kita pernah dengar cerita dulu meninggal dunia sebagainya. Memang cabaran tuan. Saya first year saya dekat sana, waktu tu kita budak lagi, baru sampai, abang-abang sini dah duduk tolong. Okey, budak-budak baru main sini. Dia pun latih, dia kata yang kain atas tu, ihram yang atas tu bagi kat kami berang, kau masuk yang gulung bawah saja. Takut ke apa, dia terikat lagi, terjerut itu, memang mati sungguh kan. Dan ada juga maaf saya sebut majlis yang mulia ni, kadang-kadang masuk orang kain, keluar tak ada kain. Itu jumpa cik, bukan nak cerita, memang betul. Ada kan, kita pun jenuh cari bagi kain kat pocik tu, sial kat dia. Lepas tu kena jaga molek-molek, bagi kat, bagi kemas. Ini bukan cerita lawak, memang benda real. Kita jumpa depan mata. Yang kes kena orang sana lontar, mari dia punya letak sampai dekat kepala kita pun kena juga. Keluar berdarah. Siapa berdarah? Pak cik belah sana, dia punya lontaran dia tak masuk kolam, dia terus kena kat daya aku. Itu pun kena tengok juga. Sebab tu jangan duk tak tentu pasal. Nak baling target bukan semestinya kena tiang tu, tak kena dinding tu. Yang penting dia masuk dalam haud tu, dalam kolam tu. Bismillah, Allah Akbar, masuk dalam tu, okey, considered done. Lulus. Setengah orang ni dia target tu, lagi tak kena, dia standby batu dia 14. Betul tak? Ni satu tak kena, Allah Akbar, dia kata invalid, the next one. Dia mampu kerah di situ dia tak kena. Dia itu cara dia. Tuan-tuan dan betul lah. Sebab tu pergi kena dengan ilmu. Jangan just follow. Macam saya baru ni pun ada banyak kawan kontak. Dia kata, ustaz, last minute nama naik ni ustaz, boleh tak buat kursus kat rumah? Yang mana sempat lah yang kita tolong, yang mana tak sempat kita nak buat macam mana, minta maaf kan. Saya minta kawan-kawan lain kita, hello kawan-kawan kita, pergi tolong abang ni, dia nak pergi dah ni kan. Yalah, waktu dah terdesak ni kan, apa yang boleh kita buat biar atas dasar ilmu. Baik, tadi poin kita tadi apa tuan-tuan? Baca bismillah, kata Allahu Akbar. Kalau ikut hadis ni kita kata Allahu Akbar. Dan pada hari tasyrik kita setiap bawa dah 7, artinya ada 21. Jadi kita in case boleh jadi apa-apa tercicir ke sebagainya, bawa lah lebih sikit. Bawa lebih sikit, standby lah. Artinya kalau tak cukup, so kita dah ada standby. Kemudian ada juga orang bincang, ustaz batu ni nak kena basuh, ada setengah orang dia basuh kan. Ada juga bagi setakat kami baca, taklah sampai ke peringkat tu. Ada setengah orang dia dekat Muzdalifah tu dia berhenti, okey jemaah haji turun bas kutip batu kan. Kutip batu siap-siap. Kemudian ada yang pergi basuh, cuti, bersih-bersih. Ini kita jumpa juga. So tidaklah sampai ke peringkat tu. Wallahu a'lam, memang ada perbahasan lah dekat situ. Tapi tidaklah sampai ke peringkat menyusahkan kena basuh sebagainya. Tak apalah kalau kita dah terbuat dulu yang lepas-lepas lah. Tapi setakat yang kita tengok, tidaklah sampai kita disuruh yang sedemikian. Just kumpul kutip yang betul-betul lah, yang terkutip sekali tek kambing tu kan. Kadang banyak kutip najis semua, berarti molek-molek lah, batu lah betul. Jadi yang tu saja disuruh untuk kita lontar. Masa lontar, bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik. Jadi ulama kata juga tuan-tuan, balingan itu adakah kerana marah pada syaitan ataupun ingat pada Allah? Yang ini juga ditegaskan, balingan itu adalah, lontaran itu adalah untuk mengingat Allah. Setiap baling tu kan kita kata Allahu Akbar, ingat Allah Maha Besar. Memang orang kata memang cerita kisah Nabi Allah Ibrahim dengan syaitan sebagainya. Tapi kata ulama, yang paling utama adalah lizikrillah, untuk ingat Allah. Lontar, ingat Allah. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang kita pun niat sekali lah buang segala benda tak baik dalam diri kita sebagainya. Baik tuan-tuan, sekadar tu dulu yang kita sebut. Alhamdulillah. So kita dah cover 3 tuan-tuan. Bacaan doa yang ni paling penting hari Arafah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian bacaan di Masyaril Haram, senang saja baca tadi, boleh kata Allahu Akbar, la ilaha illallah, kemudian doa yang panjang. Kemudian di Mina masa melontar, bismillah, Allahu Akbar. Dan sepanjang-panjang orang buat haji ni, yang paling penting kena buat banyak berdoa dan banyak berzikir. Masa ibadah haji banyak berdoa, banyak berzikir.
Baik tuan-tuan, sekadar itu dulu untuk malam ini. Moga-moga ada manfaatnya kepada kita semua. Moga-moga Allah Ta'ala rezekikan kita untuk dapat pergi ke tanah haram yang mulia, diberikan kesempatan melakukan ibadah haji bersama dengan isteri kita, tuan-tuan ya. Kita doakan untuk rumah kita juga supaya dapat buat haji. Yang belum dapat buat haji, hari-hari mulia ni kita kempen setiap hari, tuan-tuan doa, angkat tangan, beritahu pada isteri dia. Saya pun beritahu pada isteri dia. Dia kata tengok seronok kawan-kawan muda-muda pergi, kita pakai doa lah. Ya Allah, bagi aku peluang buat ibadah haji sebelum aku mati ni, ya Allah, sempat aku buat haji waktu sihat tubuh badan ni. Kesian tuan-tuan haji pakcik-pakcik yang pergi sekarang ni, dia punya skrin sangat ketat. Ya, darah tinggi ke apa semua sekarang ni, tak fit ya, tak boleh pergi. Waktu banyak yang geng-geng muda boleh pergi tu. Tuan-tuan. Jadi ke mana pun kita doa. Hazrat pakcik tu dia marah sungguh. Dia kata duit dah cukup, tiba-tiba tak lepas. Tak lepas. Dia marah sungguh dia. Tapi itulah rezeki masing-masing ini semua yang dalam ilmu Allah SWT. Baik, sekadar itu dulu kita tangguh majlis semua dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi pertemuan akan datang. Masih banyak tepatan baik jemaah sekalian. Allah Taala alam.